KVS Pembuatan Roti C01 Amalan Keselamatan, Kesihatan dan Kebersihan bersama Cikgu Rozi. Aktiviti kerja kedua, perancangan keselamatan, kesihatan dan aktiviti-aktiviti amalan kebersihan. Tajuk hari ini, keselamatan dan pencegahan kemalangan di dapur. Hasil pembelajaran yang diharapkan hari ini ialah semoga di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran nanti, murid akan dapat mengenal pasti peraturan keselamatan alatan dan bahan di bilik masakan. Peraturan keselamatan alatan dan bahan yang pertama ialah alatan dan bahan mestilah dijaga dan disimpan. Semua alatan yang kita gunakan, sama ada kecil atau besar, kita mesti jaga dan sentiasa dalam keadaan bersih. Begitu juga dengan bahan. Simpan di tempat yang sepatutnya. Kalau perlu simpan di dalam peti sejuk, kita simpan di peti sejuk. Kalau perlu disimpan pada suhu bilik di dalam almari, pastikan disimpan di dalam bekas yang sesuai. Peraturan yang kedua ialah gunakan alatan dan bahan dengan berhati-hati. Semua alatan jika tidak digunakan dengan berhati-hati, boleh membawa kepada kemudaratan. Contohnya, pisau, gunting, garpu, sudu dan beberapa peralatan lagi. Ingat ya, masa kita gunakan peralatan dan bahan itu, jangan bergurau dan jangan bermain-main. Mesti sentiasa mengamalkan sikap hati-hati. Seterusnya, peraturan keselamatan alatan dan bahan yang ketiga ialah bersihkan alatan yang telah digunakan dan simpan di tempatnya semula. Jadi ini akan memudahkan kita punya pekerjaan selepas itu. Senang kita nak cari peralatan dan bahan, kita dah tahu dah tempat yang tetap. Jadi ini akan menjimatkan masa dan juga tenaga. Bila peralatan yang kita simpan dalam keadaan yang bersih, ini juga akan menjamin kebersihan penyediaan makanan. Peraturan keempat, guna bahan dengan berhemah dan berjimat. Maksudnya dekat sini, kita kena menggunakan bahan-bahan yang kita gunakan sama ada bahan basah atau bahan kering, termasuklah juga elektrik, air, semuanya dalam keadaan berjimat cermat dan berhemah. Kita tak nak pembaziran berlaku, sebab bila berlaku pembaziran, kos akan meningkat dan itu pun adalah satu amalan yang tidak baik. Dalam Islam pun kita dah kata sesiapa yang membazir itu adalah sahabat syaitan. Jadi gunakan dengan jimat cermat. Peraturan keselamatan alatan dan bahan yang kelima ialah simpan bahan yang bahaya dan mudah terbakar di tempat yang sesuai dan selamat. Bahan-bahan ini termasuklah ejen-ejen pencuci dan juga mungkin ada racun yang kita simpan untuk memusnahkan ataupun membunuh serangga dan juga haiwan perosak. So bahan-bahan berbahaya ini perlu sangat-sangat diambil kira supaya kedudukannya di tempat yang selamat, iaitu tidak mudah dijumpai oleh kanak-kanak. Sebab biasanya kanak-kanak ni dia tak tahu benda tu bahaya, jadi kita khawatir kanak-kanak akan ambil dan makan atau guna secara tidak betul. Jadi penting sangat-sangat kita simpan di tempat yang tidak mudah dijumpai. Pastikan tempat itu betul-betul selamat supaya tidak berlaku sebarang kejadian yang tidak kita ingini. Akhir sekali, peraturan keselamatan alatan dan bahan yang keenam, laporkan sebarang kerosakan atau kehilangan alatan kepada guru. Jadi kalau barang yang rosak tu, senang untuk cikgu ambil tindakan sama ada untuk baiki ataupun lupuskan terus. Dan kalau hilang pun senang untuk kita nak ganti semula supaya memudahkan kita punya proses membuat amali yang seterusnya. Kalau di bengkel pembuatan roti ataupun bilik masak, kita ada buku laporan kehilangan alatan ni, jadi kita boleh isi dekat situ.
Jadi ini penting ya, untuk kerosakan ataupun kehilangan alatan ni memang penting, perlu untuk direkodkan sebab semua itu, alatan itu bukan hak kita, bukan hak cikgu. Jadi mesti direkodkan sebagai bukti secara bertulis. Okey, baiklah. Habis dah cikgu terangkan 6 peraturan keselamatan alatan dan bahan yang penting juga selain daripada keselamatan am dan keselamatan diri yang kita dah belajar sebelum ini. So, ketiga-tiga ini perlu kita ambil berat, okey? Perlu sentiasa diamalkan sepanjang masa semasa berada di bilik masakan ataupun bengkel pembuatan roti ataupun dapur. Ya, itu saja pelajaran kita hari ini. Alhamdulillah, kita akan bertemu di kelas yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.